عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, kullu ummati mu'afan. Nabi kata tiap-tiap umat aku akan mendapat kemaafan. Nabi kata umat Nabi ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni buat salah, buat dosa, buat apa semua, akan sampai satu hari Tuhan akan bagi keampunan. Nabi kata macam tu. Nama kata umat Nabi Muhammad, kalau ada buat dosa, satu hari dia sedar, dia bertaubat, dia minta ampun pada Tuhan, Tuhan akan ampunkan dia. Illal mujahirin, melainkan orang-orang yang mujahir. Ini satu golongan Tuhan tak akan ampun dia. Golongan mujahir, bukan muhajir. Mujahirin. Wa inna minal mujaharah, Nabi kata, dan yang dikatakan orang-orang yang mujahir itu ialah an ya'mal ar-rajul bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alayhi fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kadza wa kadza. Yang kata golongan mujahir itu ialah satu orang yang dia ni pada sebelah malam dia buat jahat. Dia buat jahat pada sebelah malam. Summa yusbih, sampailah waktu pagi, waqad satarahu Allahu alaihi, Tuhan tutup kejahatan dia. Ni Nabi nak cerita. Yang kata golongan mujahir ataupun mujahirin ini siapa dia? Golongan mujahir ini ialah golongan yang dia buat dosa waktu malam. Dia buat dosa pukul 12 tengah malam. Dia buat dosa pukul 1 pagi. Dia buat dosa pukul 2 pagi. Sampai pagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup kejahatan dia. Orang tak tahu. Pukul 12 dia pergi berzina, misalnya. Pukul 1 dia pergi ke tempat-tempat pelacuran, misalnya. Pukul 2 pagi dia mabuk arak dan sebagainya, misalnya. Dia buat dosa. Satarahullahu alaih, dan Allah tutup kejahatan dia. Busuk dia ni Tuhan tutup. Bini dia pun tak tahu dia pergi buat benda tu. Anak-anak di rumah tak tahu dia buat benda tu. Jiran sebelah menyebelah rumah tak tahu kata dia buat benda tu. Fayaqul, tapi menjelang pagi esok dia bangkit tidur, dia pergi jumpa orang, dia kata ya fulan, dia kata dekat kawan dia, wahai fulan, amiltul barihata kaza wa kaza. Dia kata semalam aku pergi buat sekian-sekian benda. Dia pergi cerita ke orang jahat dia buat semalam. Siapa pun tak tahu, bini pun tak tahu, anak pun tak tahu, jiran sebelah menyebelah rumah pun tak tahu. Dia sendiri pergi buka cerita ni bagi tahu ke orang. Dia pergi tempat kerja, dia habaq kat kawan-kawan dia. Dia kata amiltul barihata kaza wa kaza. Semalam aku buat macam ni. Dia kata semalam aku pergi pelacur. Semalam aku pergi minum arak. Semalam aku berjudi sampai pukul 3 pagi. Dia pergi cerita jahat dia dekat orang. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Nabi kata sedangkan semalaman Allah tutup jahat yang dia buat.
wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaih. Tiba-tiba menjelang pagi dia buka buruk dia supaya orang tahu. Ini manusia, Nabi kata Allah tidak ampun dia. Pasal apa? Pasal dia buat jahat, dia buat dosa, dia bangga bagi tahu ke orang dia buat jahat. Manusia yang berbangga dengan kejahatan yang dia buat, ini manusia tak nampak pada dia tanda-tanda menyesal. Manusia yang buat jahat, kemudian pergi cerita ke orang, pergi canang dekat orang, pergi i'lan dekat orang, buruk jahat yang dia buat. Ini manusia, dia macam cabar Tuhan. Dia buat jahat, dia buat dosa, bukan lepas tu dia nak takut ke Tuhan tak. Dia megah lagi, dia bangga lagi, dia pergi cerita lagi buruk dia dekat orang. Manusia jenis macam ni, Nabi SAW kata Allah tidak ampun dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata sesungguhnya orang-orang yang suka mengembangkan dan menyebarkan fahisyah, kejahatan yang mereka buat kepada orang yang beriman. Mana-mana orang yang suka antasyi'a maksudnya pergi duduk habaq merata tempat bagi orang tahu dengan kejahatan yang dia buat. Dia buat satu benda jahat, dia sebarkan ke merata tempat, dia nak orang tahu kata dia jahat. Lebih-lebih lagi dia pergi sebarkan tu fil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Dia pergi jumpa orang baik-baik ni, dia saja nak abang dekat orang yang baik-baik ni kata dia jahat. Dia pergi jumpa orang-orang yang baik-baik ni, dia saja nak pergi cerita kata dia ni jahat, dia tak heran dengan benda jahat. Orang yang macam ni, Tuhan kata lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Tuhan kata aku janji depa ni akan kena azab pedih dunia dan akhirat. Tuhan kata aku janji bagi depa ni azabun alim, azab pedih fid dunya wal akhirah. Bukan akhirat saja, atas dunia pun aku akan bagi dekat depa ni azab yang pedih. Daripada hadis-hadis yang kita baca dapat kita simpulkan. Yang pertama, Islam ni agama sejahtera. Islam dia tak mau kacau-kacau, tak mau. Islam ni dia mau semua elok aja. Semua berjalan mengikut perintah Allah dan Rasul. Islam mau macam tu. Tak mau duduk buat kelang kabut, buat bagi, tak mau, tak mau. Ikut macam mana Allah dan Rasul mau. Islam agama sejahtera. Yang kedua, Islam menghukum dengan tujuan untuk nak bagi pengajaran dan nak bagi kesedaran. Itu tujuan hukuman dalam Islam. Islam bila hukum, tujuan hukuman ni ialah nak bagi kesedaran, nak bagi pengajaran, bukan nak bagi malu. Nak bagi kesedaran, nak bagi pengajaran, bukan nak merosakkan orang yang kena hukum. Yang ketiga, Islam nak manusia yang bersalah sedang atas kesilapan dia, dan Islam nak manusia tu berubah jadi baik. Islam nak manusia yang dah buat salah sedang atas kesalahan dia, dan Islam nak orang yang buat salah ni berubah jadi baik. Islam nak menambahkan bilangan orang baik dalam masyarakat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir juz'u ammah. Tafsir juz'u ammah muka surat 135. Muka surat 135. Surah Al-Adiyat Makkiyah, mengandungi 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang sehingga nafas berbunyi-bunyi. Tuan-tuan tengok, Tuhan kadang-kadang dia mula ayat Quran dia ni dengan satu sumpah yang pelik. Setakat Tuhan mula dengan sumpah masa, okey lagi. Wal as, demi masa, okey lagi. Setakat Tuhan bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha, boleh lagi. Tapi malam ni Allah Subhanahu wa taala mula ayat dia dengan satu sumpah yang cukup pelik. Wal adiyati dhabha, wal adiyat, demi kuda yang berlari kencang. Apa rahsia di sebalik Tuhan pilih kuda lari berat sebagai bahan sumpah dalam ayat ini? Cari kita nanti baca. Tuhan mulakan surah Al-Adiyat ini dengan sumpah wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang. Dhabha, kerana lari kencang tu nafas dia berbunyi deras. Kita cuba lari, tengok daripada masjid ni lari pergi sampai Pajak Som. Tengok jadi lagu mana. Dia menyawa ni bukan kau hidung, bukan kau mulut, kau lubang telinga boleh keluar angin tadi. Kuda walaupun dia boleh lari deras, tapi dia pun reti penat. Pasal dia menatang makhluk Allah hak makan minum macam kita, dia pun reti penat. Punya derasnya kuda ni lari, Tuhan kata dhabha, sampai nafas dia bunyi kencang. Fal muriyati qadha, demi kuda yang berlari kencang dengan berapi-rapi kuku dia. Allah nak sebut kata kuda ni punya deras lari ni sampai terbit api kuku dia ni. Jadi kita tengok anak-anak muda Melayu duk pergi lumba motor dekat bandar Sunway Seberang Jaya tu. Tiap-tiap minggu tuan-tuan. Tiap-tiap minggu. Selang seminggu polis buat operasi tangkap, dia duk turun pergi Rawat Duat. Dah polis mai kepung tangkap duk tuntun motor tu boleh duk babai orang ni. Tonok apa betul. Pergi tengok dia naik motor deras tu mai tang kona tu, dia lap tu pedal dia kena jalan tar ni terbit api. Macam itulah Tuhan nak kata kuda hak lari deras ni, kuku dia tu punya derasnya dia duk jijak ke tanah ni terbit api. Begitu. Fal mughirati subha, demi kuda yang berlari kencang yang merempuh pada waktu subuh. Kuda-kuda yang digunakan untuk serang musuh ni punya derasnya dia lari, sepatutnya dia sampai di kubu musuh ni selepas subuh, tapi kerana terlampau deras dia lari sebelum subuh, dia dah masuk ke kawasan musuh. Nah, habaq kata derasnya kuda ni. Fa atharna bihi naqa'ah, maka menghamburkan dia dengan kencangnya itu akan debu. Punya derasnya dia lari ni, debu naik ni sampai berkelun-kelun macam tu. Macam asap berkelun, dia naik debu ni. Fa wasatna bihi jama'ah, lalu dirempuhnya waktu subuh itu akan kumpulan musuh. Dia sebut lagi sekali. Punya derasnya lari ni, tiba-tiba dia merempuh masuk dalam kawasan musuh duduk. Innal insana li rabbihi lakanun. Ni baru main cerita hak Tuhan nak habaq. Hak tadi tu 5 ayat tu mukadimah surah saja. Intipati surah ni baru nak main. Ayat 6 ni baru merupakan intipati surah. Mukadimah saja 5 ayat. Mukadimah tu saja nak tarik perhatian orang, suruh dengar ayat 6 ni. 5 ayat tu cuma nak bagi orang rasa berselera nak dengar apa dia yang Tuhan nak abang dalam ayat ni. Dalam bahasa Allah orang kata appetizer, apa kata? Nak buka selera. Hari-hari tu tengok nasi, telur goreng, telur dada, telur mata rebah, telur dada, telur mata rebah, tak lebih. Satu hari wak mai, satu benda yang kita tengok-tengok berasa nak makan lala tu, dia wak mai petai jeruk. Katanya Ami Babeh. Petai jeruk ni appetizer. Dia panggil, dia pecah selera. Nak bagi orang yang dah rasa tak ada selera nak makan, berasa nak makan.
Duk wak main nasi, wak main sup sayur, wak main sup ekong, wak main macam-macam. Tak ada selera nak makan. Wak main asam ko semangkuk. Tengok asam ko, dandan dia berasa mereti air dia. Appetizer. Ayat Quran ni pun Allah Subhanahu Wa Taala nak habang. Hak ayat 6 ni. Hak ni hak dia nak habang. Dia tak terus habang ayat 6. Dia buat main 5 ayat dulu. Tarik perhatian orang yang baca ayat Quran ni. Cerita pasal kuda yang lari kencang. Kalau orang jadi cikgu, dia panggil set induksi. Dia panggil. Cikgu masuk kelas nak mengajar bahasa Melayu. Ni benda yang membosankan. Masuk main duk tulis. Baik, tajuk hari ni surat kiriman. Kita nak tengok surat kiriman rasmi. Alamat mesti duduk balik ni. Apa semua ni perkara. Dulu ada garis lah, tak ada garis apa. Budak-budak tak apalah benda ni. Buang masa nak mengajar. Bagi main satu contoh. Kami tengok, kami tahu nak buat macam mana. Budak lah tu kan. Dia tak mau ni pergi duduk meratap buang masa. Buat main ni dia. Yang ni surat kiriman rasmi. Hampa ambil semua pakat tengok. Kat tengok semua, okey, perhati. Ni tang ni kena ada yang ni, ada ini cukup. Tak payah tidur abang satu-satu buang masa. Siapa kata? Jadi cikgu terpaksa cari satu jalan macam mana nak buat bagi budak-budak ni duduk dalam kelas dia tertarik nak dengar apa dia nak mengajar kat lagi. Dia kena buat satu set induksi. Dia kata, tarik perhatian orang bagi mic kat dia dulu, baru dia ajar apa dia nak ajar. Ini bukan kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini kaedah yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dia nak habang kat kita ayat 6 tu. Tapi ayat 1 sampai 5, dia bawa perhatian semua orang cerita pasal kuda yang berlari kencang. Orang ni duk suspend ni. Apa Tuhan nak cerita kat kita ni? Dia nak cerita pasal kuda ni. Kuda apa? Apa penting kuda kepada kita? Bila mai ayat 6, dia kata, Innal insana li rabbihi lakanud. Dia kata, sesungguhnya nama kata manusia ni terhadap Tuhannya tak berterima kasih. Manusia ni, nama kata manusia, dia tak reti syukur pada Tuhan. Bahkan dia ni kanud, kufur dengan Tuhan. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, yakni manusia tu, atas yang demikian. Maksudnya atas kekufuran dia, atas tak reti terima kasih dia tu, menyaksikan. Dia sedang kata dia tak terima kasih kepada Tuhan. Manusia tuan-tuan, hak tak semayang. Kita pergi tanya dia, hang ni siapa bagi jadi? Dia kata, apa tanya soalan macam tu? Tak sajalah nak tanya, hang agak-agak hang siapa bagi jadi? Dia kata, Tuhan lah. Dia mengaku Tuhan bagi jadi dia. Ni yang hang hidup hari-hari, makan, minum hang, kesihatan yang hang dapat, rumah tangga yang ada, harta benda sikit sebanyak yang Tuhan yang duk ada ni siapa bagi? Tanya dia. Dia kata, Tuhan lah. Dia mengaku kata Tuhan bagi semua tu. Pasal apa aku duk tengok hang tak pernah nampak hang semayang kata. Dia mula. Dia mengaku kata dia tu pun Tuhan bagi jadi, apa hak ada kat dia Tuhan bagi, tapi tak semayang juga. Dia menyaksikan keengkaran dia pada Tuhan. Dia sendiri boleh jadi saksi kepada keengkaran dia. Dia tahu dia orang Islam patut kena semayang, tapi dia tak semayang. Dia sedang kata tak semayang tu salah, tapi dia tak semayang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa inna, dan sesungguhnya manusia ni, wa innahu ala zalika lasyahid. Dan manusia atas bantah dia tu, dia jadi saksi. Dia sedang kata dia bantah kat Tuhan. Tuhan bagi tahu macam tu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya yang dikatakan manusia itu, sesungguhnya dia untuk mengasihi harta sungguh-sungguh kuat. Tuhan kata nama kata manusia ni dengan harta cukup tertarik. Kita nak cari satu orang manusia yang harta ni dia tak minat. Ada, bukan tak ada, tapi payah dapat. Nama kata manusia. Nama kata manusia, harta dia mau. Allah Subhanahu Wa Taala duk terang kat kita. Ni hampa manusia, hampa duk baca ayat ni aku nak cerita pasal hampa sendiri.
Betul tak betul? Tuhan kata ni, aku duk cerita ni, manusia ni terhadap Tuhan, dia sangat engkar, dia bantah. Dan manusia ni sedang bahawa dia bantah dekat Tuhan. Dan manusia ni sangat suka kepada harta. Betul tak betul? Kemudian Tuhan sambung ayat 9. Dia kata, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka adakah tidak tahu manusia itu bila dibongkarkan apa-apa yang ada dalam kubur? Tuhan kata. Tuhan kata manusia ni dia tak tahukah dia satu hari akan mati. Dah lepas mati tunggu sampai ditiup sangkakala yang pertama, kiamat berlaku seluruh dunia. Selepas kiamat berlaku seluruh dunia, tiup pula sangkakala yang kedua, yaumul ba'ts, hari kebangkitan semua manusia. Bangkit pula tu, manusia terbongkar keluar daripada kubur pula tu, keluar nak mula cerita panjang. Manusia tak tahukah benda ni? Tuhan nak kata ni. Manusia Islam, manusia yang kata dia Islam ni, dia tak ingat kata dia satu hari akan mati. Dia tak ingat ke? Kalau dia kata dia ingat, pasal apa kita duk tengok dia macam tak ingat? Dengan perintah Tuhan dia langgar, dengan larangan Tuhan dia duduk rempuh buat. Dia tahu benda ni Tuhan suruh buat, dia tak buat. Dia tahu benda ni Tuhan tak bagi buat, dia buat. Manusia ni dia tahu kata satu hari dia akan mati, satu hari dia akan bangkit balik di padang mahsyar. Dia tahu semua benda ni. Pasal apa hak Tuhan suruh dia duduk tinggal, hak Tuhan larang dia duduk buat? Pasal apa? Tuhan kata. Ayat ni seolah-olah Tuhan nak tunjuk rasa pelik dia dengan perangai manusia. Pelik. Firman Allah, wa hussila ma fis sudur. Kata dia, dan dihadirkan jelas-jelas apa yang ada di dalam dada dan di dalam hati manusia. Bangkit daripada kubur esok ni, bangkit tu semua ada dalam hati kita yang selama ni bini kita pun tak tahu. Yang selama ni kawan baik kita pun tak tahu. Yang selama ni anak-anak kita tak tahu. Hari itu semua orang tahu. Selama ni kita ni duk berlakon ke, duk berpura-pura ke, kita ni orang macam mana ke, selama ni kita duk sembunyi benda tu, hari ni, hari bangkit daripada kubur ni, hari ni kita tak boleh sembunyi. Semua orang akan tahu. Tuhan kata, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan keadaan mereka ketika itu tahu benar-benar. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala dia tahu hal kita ni, Tuhan tahu. Bukan Tuhan tahu apa hak kita buat dah. Apa hak kita nak buat 10 tahun lagi, Tuhan tahu dah lah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dia maha mengetahui. Tafsir dia kata, surah ini dimulai Allah dengan bersumpah kerana pentingnya saat yang akan diterangkan di dalam surah ini. Tuhan mula dengan sumpah 5 ayat duk cerita pasal kuda ni kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kat kita ayat 6 sampai habis lagi adalah benda yang sangat penting. Dimulai daripada ayat 1 sampai ayat 5 Allah bersumpah dengan menyebut kuda pilihan, yakni yang amat cepat dan amat kencang larinya. Tuhan sebut al-adiyat, kuda pilihan. Maksudnya kuda yang boleh lari deras. Ayat 1 dia kata demi kuda yang pilihan, yang amat cepat dan amat kencang larinya. Kerana kencang larinya itu, maka amat deraslah bunyi napasnya. Itu ayat 1. Ayat 2, syahdan kerana kencang dan kerana cepat larinya kuda itu, maka terbit api daripada batu-batu yang diinjak oleh kuku kuda itu. Ayat 3, maka dengan sebab cepat dan kencangnya kuda itu, dapatlah dia menerajang dan merempuh musuh di waktu siang sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari, dia boleh sampai dah ke kawasan kubu musuh. Pasal lajunya dia. Ayat 4, dia kata kerana cepat dan kerana kencangnya lari kuda itu, maka bertebaranlah dan berkembanganlah debu di bumi pada waktu subuh itu. Punya derasnya dia lari sampai debu naik berpusing-pusing. Ayat 5, kerana cepat dan kencangnya lari kuda itu juga, di waktu subuh itu
maka dapatlah merempuh masuk kumpulan musuh yang tengah berkumpul, kerana hari masih malam. Musuh tak bersedia lagi, duk berkumpul di kemah lagi, duk ingat kok pagi esok baru nak mula perang. Tengok-tengok malam tu dah kena serang dah. Ini tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata al-harbu khidam. Al-harbu khidam. Perang penuh dengan trik dan tipu muslihat. Tipu dilarang oleh agama, tapi ada waktu-waktu yang tertentu tipu dibenarkan oleh agama. Di antara tipu yang dibenarkan oleh agama, tipu dalam perang. Itu sebab tentera Islam satu masa dulu terdiri daripada orang tua-tua. Bila nak pergi perang, Nabi SAW arahkan sahabat-sahabat yang nak pergi perang ni suruh dai rambut bagi jadi hitam. Suruh sahabat-sahabat yang tua-tua yang beruban ni suruh dai rambut bagi jadi hitam. Tujuan Nabi suruh sahabat-sahabat dai rambut bagi jadi hitam ni, tujuan supaya musuh bila tengok, dia kata tentera Islam ni terdiri daripada orang-orang muda. Makna dari segi psikologinya, musuh berasa nak lawan dengan orang muda-muda yang cedah-cedah ni, mereka berasa lemah. Kemudiannya perintah dai rambut ini ditarik balik, tak boleh lagi dah. Ini ada cerita dalam hadis. Tujuan dia tu macam nak tipu lah, nak tipu musuh supaya musuh ingat orang muda. Maka tipu dalam peperangan macam tu boleh. Tipu macam Saddam Hussein buat dalam perang dulu ni. Dia buat skat tiruannya bubuh atas padang pasir. Amerika main dengan jet pejuang, nampak ingat kot skat peluru berpandu Iraq punya, lepas peluru dia. Lepas peluru dia gedung, tengok petas plastik aja depa buat skat. Kita dah baca dah cerita macam mana Saddam Hussein pemain tentera Amerika dulu. Iraq buat sekat tiruan tu guna plastik, petas foil macam tu aja. Berapa dia belanja dia? Amerika lepas sebiji peluru harga dia RM100,000. Itu dipanggil al-harbu khidam. Itu dipanggil peperangan ada tipu muslihat dia. Tipu muslihat yang macam ni dibolehkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita hebahkan berita, hebahkan berita, kata kita nak serang pagi esok. Maka musuh pun ingat pagi esok mereka nak serang, malam kita tidur dulu. Malam tu juga kita serang. Mereka dalam keadaan tidak bersedia. Maka menghebahkan berita palsu dengan tujuan peperangan dibenarkan. Maka disebut di sini kuda yang masuk menerjah masuk, terkam masuk, rempuh masuk kubu musuh ni, kerana lajunya dia sampai sebelum waktu subuh dah sampai, musuh belum bersedia. Apa dia yang terkandung di dalam ayat 1 sampai 5 ni? Dia kata Allah bersumpah dengan menyebut kuda pilihan yang berlari kencang dan cepat larinya sebagai tersebut pada ayat-ayat itu adalah berarti dan adalah berisi dengan suruhan dan perintah halus kepada kaum muslimin rata-rata, supaya orang Islam taruh perhatian, bagi perhatian memeliharakan kuda pilihan itu, serta mendidik sesiapa yang ada pembawaannya untuk mengenderai kuda dengan segala macam kepandaian berhubung dengan itu. Itu tujuan dia. Tujuan ayat 1 sampai 5 cerita pasal kuda hak lari laju ni. Di sebalik itu Tuhan nak bagi tahu dekat orang Islam. Orang Islam kena bersedia dengan benda ni. Zaman tu kuda lah. Dan jentera ataupun kenderaan yang paling berguna untuk nak melancarkan satu-satu serangan. Zaman lah ni apa-apa yang sesuai. Yang boleh pergi laju, yang boleh sampai cepat, yang boleh memusnahkan musuh dalam masa yang sekejap. Orang Islam kena bagi perhatian tentang benda ni. Tak nak jadi macam ni. Amerika dia pakat dengan Britain, dia pakat dengan Australia. Jadi pakatan tentera bersekutu nak serang Iraq satu negeri. Kelengkapan tentera Amerika saja banyak mana tu ada. Banyak mana tu ada. Depa lah ni sampai ada kapal terbang jet yang boleh berhenti tengah angin. Amerika lah ni teknologi dia sampai ada kapal terbang jet yang boleh berhenti tengah angin.
Kapal terbang boleh stop macam helikopter stop tu. Kapal terbang mereka boleh buat kapal terbang jet. Tengah laju kapal terbang musuh hambat dia, hambat dia boleh berhenti. Kapal terbang musuh kelajak pergi ke depan, dia tembak bagi meletup. Itu teknologi tentera yang ada kepada Amerika. Orang Islam tak ada yang ni semua. Dia harap senjata doa saja. Islam tidak suruh ketepikan benda ni. Kalau tidak tak turun ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Tuhan kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siap sedialah kamu sedaya upaya kamu daripada kekuatan. Maknanya dari segi senjata, dari segi kemudahan kapal terbang, dari segi kereta kebal, dari segi apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bagi ada Tuhan kata. Wa min ribatil khair. Kalau dulu bagi ada tentera berkuda, kalau lah bagi ada kereta kebal, boleh tidur randuk padang pasir. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Supaya dengan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu rasa gerun dengan kamu orang Islam. Lah tak ada. Tak ada. Bukan setakat tak ada kelengkapan tentera. Nak ajak mesyuarat, nak abang kata tak setuju serangan pun ada negeri Arab tak mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat Quran yang kita baca malam ni nak suruh orang Islam fikir benda-benda ni. Nak suruh orang Islam fikir benda-benda ni. Orang Islam ada hari ni dia tak fikir tentang benda-benda ni. Maka dia bagi tahu dekat kita tujuan Allah sebut ayat 1 sampai ayat 5 tentang kuda ni, tujuan dia ialah supaya orang Islam sediakan diri mereka dengan benda-benda seumpama kuda ni. Bagi ada kekuatan-kekuatan yang boleh menggerunkan musuh apabila musuh nak lawan dengan kita. Maka apakah yang amat penting yang akan diterangkan dalam surah ini? Sehingga surah ini dimulai dengan bersumpah. Maka dengar baik-baik dia kata. Apa penting ni surah ni? Sehingga akan Allah mula dengan sumpah. Dan 5 ayat dia sebut tentang sumpah itu saja. Apa penting dia? Maka pada ayat 6 Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sungguh-sungguh kanut, dia kata. Maksudnya kufur nikmat. Ini masalah dia. Masalah dia ialah manusia termasuk orang Islam. Kebanyakan mereka ni kanut, kebanyakannya kufur nikmat. Tuhan bagi macam-macam nikmat, dia tak nilai nikmat yang Tuhan bagi kat dia. Maka dia derhaka kepada Tuhan. Dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan tidak syukur dan tidak terima kasih kepada Tuhan atas nikmat dan pemberian Tuhan itu. Tak terima kasih. Banyak orang Islam tak semayang hari ini. Tak semayang makna tak terima kasih. Tak semayang maknanya tak terima kasih lah. Tuhan bagi kat kita kesihatan, kita tak terima kasih, kita tak semayang. Bila dah sakit, masa tu baru nak semayang. Allah bagi nikmat, kita kufur dengan nikmat yang Tuhan bagi. Dia kata dengan ayat 6 ini juga Allah menerangkan keadaan kebanyakan manusia di muka bumi ini. Manusia selalu di dalam nikmat dan dapat nikmat daripada Tuhan mereka, tetapi mereka tidak berterima kasih. Tak berasa nak bagi. Tuan, kita duduk tengok dalam TV. Duduk keluar cerita-cerita macam-macam lah ni. Rancangan dalam TV ada cerita tentang orang susah ni dalam Malaysia. Sakit. Anak ditakdirkan 4 orang sakit. 4 orang sakit, semua sakit jenis tidur tergulin, tak boleh nak bergerak ni. Pak dah tak ada, tinggal mak aja. Duk harap belah ihsan orang keliling rumah. Dia tulis di situ kepada siapa-siapa yang berasa kesian, sila hubungi apa-apa semua. Dia bagi account number bank. Siapa boleh masuk duit, masuklah. Berapa orang daripada kita yang tengok tu berasa terpanggil nak pergi masuk duit? Berapa orang? Hak ramai ni tengok-tengok, ya Allah, kesianlah, nasib dia lah, Tuhan bagi kat dia. Habis yang tu. Tu dia yang kata nasib seorang-seorang Tuhan bagi. Hidup ulah macam tu aja. Berapa orang daripada kita ni yang bila tengok macam tu tak payah habaq ke orang, tak payah hibur kat siapa-siapa.
Pi dekat bank yang berkenaan, masuk RM10 ke RM50 ke, berapa duit boleh bagi. Kalau seorang teringat nak bagi RM10, kalau seluruh penduduk Pulau Pinang teringat nak bagi, berapa dah kelegaan dapat dia? Tak bagi. Berapa ramai daripada manusia yang teringat nak buat macam tu? Nampak? Tapi kita rasa kita dah okey dah. Tapi itulah kita sebenarnya. Kita Tuhan bagi kesenangan, bagi kesihatan, bagi apa? Sepatutnya sikit. Daripada hadu dapat tu sikit. RM50 pejam mata bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia malah sekaliannya, bahkan kebanyakan daripada mereka guna untuk kufur kepada Tuhan. Dipergunakan kepada yang tidak disukai Allah, ataupun kepada yang percuma, ataupun kepada yang sia-sia. Dia boleh belanja duit kot lain, tolong orang tak ada. Tolong sikit, sikit kita tolong. Tuan-tuan, berapa banyak kita kata tu cakap pasal tolong orang. Kita tolong masjid dengan surau sudah. Masjid dengan surau sudah. Main masjid, tengok masjid kepala pancong tak ada getah. Tak ada getah paip. Benda kecil. Kita buat contoh benda kecil aja. Bilik air masjid ni tak ada getah paip tu. Bila orang masuk buang air, nak basuh macam mana? Tuan-tuan tahulah kita dengan najis ni masalah. Masalah dengan najis ni. Kalau tak lagi buang air, dia meretik kena baju ke apa, kena semayang tak boleh dah. Nak selamat daripada meretik ni, kena buh getah. Di kepala pancong tu buh getah, tarik getah main elok-elok. Bila kita buang air, kita basuh istinja elok-elok semua. Berapa banyak masjid yang pancong lagu tu aja getah tak ada. Ada pakai bubuh cebok tu je. Cebok tu pula letak bila buka peru dia turun, dia meretik kena kita juga. Allahu Akbar. Kita nak pakai semayang kemat tu jadi payah. Bila kita pergi tempat-tempat macam ni, tengok dia beli getah ayak ni, beli besi kunci tu, beli buh belakang kereta. Bila tengok ni, kita bubuh, kita pasang, kita kunci bagi. Tak payah pergi bagi tahu kat jawatankuasa masjid Tak payah bagi tahu kat jawatankuasa masjid pasal kita nak pergi tambah baik lagi masjid tu. Bukan kita nak pergi pelingkup masjid tu, kita nak pergi tambah baik. Dan jawatankuasa masjid pun masuk-masuk tengok Allah. Siapa pergi pasang, tak payah maki lah. Duduk maki pandai-pandai, duduk bubuh getah kat abang kat kita, tak kena lah. Tengok, bagus lah. Baguslah ada orang teringat nak buat benda ni, kita pun terlepas pandang. Benda baik, tuan-tuan, benda baik sikit. Saya duduk di Nibong Tebal dulu. Surau taman kita. Masa tu ada satu chief ADO di Nibong Tebal. Tuan-tuan, dia 2 hari 3 hari sekali dia pergi basuh toilet. Chief ADO 2 hari 3 hari sekali dia pergi basuh toilet tu. Maghrib pukul 6.45 dia pergi. Kalau 6.45 dia pergi, kita tahu dah dia nak pergi cuci toilet tu. Dia tak pergi buat lah masa orang tu ada ramai, tak boleh lah nak jaga jugalah dia kedudukan dia. Tapi ikhlas dia kerana Allah ni. 6.45 dia pergi sengap-sengap, dia turun pergi, dia cuci toilet. Dia cuci bagi bersih apa semua, buat ubat-ubat apa yang boleh buah di toilet dia bubuh. Kita duduk tengok benda ni. Satu chief ADO lah dia dah jadi pengarah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang kata sumbangan kita buat ni. Cakap dah, apa dah, cerita ke orang dah, apa pun dah. Tapi tu yang dia buat. Pasal dia tahu apa yang dia buat, Allah Subhanahu Wa Taala tengok, Allah nilai dia. Cukup. Tak perlu kita heboh kat orang kita buat apa. Kalau orang kata kita tak buat apa pun, biar pergi orang kata. Pokok pangkalnya kita buat dan Allah tahu. Cukup. Islam nak suruh kita cari angle-angle yang macam ni, sudut-sudut yang macam ni, yang kita sendiri bila buat, kita rasa kita lebih ikhlas. Sebab orang tak tahu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menilai itu sebagai satu amal yang membawa kebaikan di hari akhirat. Begitu. Tapi nama kata manusia ni, dia kata mereka malas. Dia kata, dan mereka segan untuk tunduk dan untuk setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama kata manusia ni, dia segan. Dia malas nak buat kebaikan. Dia malas. Ini manusia.
malas mengerjakan perintah dan suruhan Allah, tetapi dengan segala kemahuan dan keinginan mereka mengerjakan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keadaan manusia yang terbanyak, yakni majoriti manusia di muka bumi ini daripada sebarang zaman dan di segenap negeri. Kebanyakan manusia dia segan nak buat baik. Kalau dia buat pun dia mau orang tahu. Kalau orang duk kata kat dia duk tak puas hati. Dia kata, apalah, aku punya banyak benda baik aku buat, aku tak tunjuk kat mereka duk kata aku tak buat. Dia duk susah hati. Tak payah susah hati. Kalau kita buat benda baik, Tuhan tahu, cukup. Manusia tahu apa mereka boleh buat kat kita. Manusia tak boleh bagi pahala kat kita. Setakat nak terima puji-pujian dia. Puji-pujian dia tak jadi apa kat kita. Buat kira habuan Allah nilai, cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah mengatakan pada ayat 7 bahawasanya manusia yang kanut ataupun tidak bersyukur dan kurang terima kasih kepada Allah itu sesungguhnya menyaksikan dan merasa dan mengakui akan keadaannya yang demikian itu. Tuhan kata manusia dia bantah, Tuhan dia tahu. Kanut ni tuan-tuan dalam hadis ada. Hadis riwayat daripada Abi Umamah. Abu Umamah kata Nabi SAW bersabda, Al-Kanut allazi ya'kulu wahdah wa yadribu 'abdah wa yamna'u rifdah. Nabi bagi satu ta'rif kepada perkataan kanut ini. Nabi kata Al-Kanut, yang dikatakan kanut itu allazi ya'kulu wahdah, hak jenis suka makan seorang-seorang. Ini ciri-ciri kanut. Jenis suka makan seorang-seorang. Maksudnya apa? Tak suka belanja orang. Tak suka. Dia suka dia seorang. Apapun seorang. Ini ciri-ciri manusia yang dikatakan kanut. Nabi kata. Wa yadribu 'abdah. Di antara ciri, di antara sifat orang yang kanut ini, yadribu 'abdah. Dia suka duk pukul orang suruhan dia. Jenis suka duk pukul, jenis suka duk jersa, jenis suka duk orang-orang bawah dia. Ini orang dia ada sifat kanut. Nabi kata. Dia berasa dia bos, dia rasa dia besar, dia berasa dia boleh maki siapa saja. Ini sifat kanut, Nabi kata. Wa yamna'u rifdah, dan orang yang ada sifat kanut itu ialah orang yang tak suka tolong orang. Yamna' maksudnya tegah, larang, rifdah, tolong orang. Dia tak suka tolong orang. Tak ada dalam diri dia, tak ada rasa nak tolong orang, tak ada. Tiga sifat ni menunjukkan orang yang ada sifat ni seorang yang kanut. Nabi kata macam tu. Dia kata bukan kerana bodoh, atau bukan kerana lupa, ataupun bukan dia tidak bersyukur dan tidak berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah itu, bukan kerana bodoh dan lupa, tetapi adalah dengan tahu dan ingat, maka ini pun dirasa dan diakui di dalam hatinya. Orang yang kanut ni, dia tahu kata dia kanut. Dia sendiri tahu. Tuan-tuan, kita sendiri tahu kita suka tolong orang ke tak? Kita sendiri tahu. Tak ada orang kata, kita sendiri tahu kita ni jenis suka tolong orang ke tak? Kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu kita ni jenis sombong, suka marah orang ke tak? Kita sendiri boleh tahu. Dan kita sendiri boleh tahu sama ada kita ni jenis yang kedekut, seorang-seorang tak mau nak share dengan orang ke apa. Kita sendiri boleh tahu. Maka orang ni, manusia ni, kalau dia ada sifat ni, Nabi kata dia sendiri tahu. Kata dia ada sifat tak elok ni. Dia sendiri tahu. Begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lagi pada ayat 8 bahawa manusia itu kerana ingin dan cintanya kepada harta, sungguh-sungguh kuat kemahuan dan tenaganya. Manusia untuk harta dia akan all out. Tuhan kata manusia kalau untuk nak dapat harta all out. Membujuk lalu melentang patah. Haram halal di tepi tak dulu, aku mesti dapat benda ni. Ni manusia. Kerana sangat keinginan dan kecintaan manusia yang terbanyak, yakni majoriti manusia itu sangat cinta kepada harta, maka tidak ada yang jadi keberatan kepadanya asal dia akan mendapat ataupun akan beroleh harta. Maka biarlah dekat ataupun jauh, biar ringan ataupun berat, biar senang ataupun susah, biar siang ataupun malam, biar di darat ataupun di laut,
Biar dengan jalan halal dan jalan patut, ataupun dengan jalan yang tidak halal dan tidak patut. Maka biar dengan cara mulia ataupun dengan cara hina, asalkan dia mendapat harta. Itu dia kata. Nama kata manusia ni dengan harta, apapun pergi tepi. Halal haram, siang malam, apa pun tolak pergi tepi. Janji harta tu aku dapat. Kebanyakan, dia kata majoriti manusia sifat macam ni. Dia kata kemahuan dan tenaga manusia yang terbanyak, yang ni kemahuan dan tenaga majoriti manusia kuat dan keras, sekalipun badannya lemah dan badannya kurang sihat. Dia kata dengan harta ni orang sakit pun dia tahu. Orang sakit duk tahu apa sihat tu. Duit RM50 jatuh katil dia dengar. Dia dengar yang kata manusia ni. Duk tak larat dah katil ni, nampak pun lorat dah, memang tak larat dah. Duit RM50 orang duk main tengok dia ni, dia sakit, orang duk main tengok dia, duit RM50 orang bagi tu dia puhua bantai. Duit tu jatuh, dengar. Dengar. Orang duk bang tak dengar. Duit jatuh dengar. Dia kata duit aku jatuh ambil tak? Anak-anak kata, ayah dengar ke? Aku tahulah, dia kata ambil main balik. Bawa dalam poket. Manusia ni Tuhan kata macam tu sifat dia. Tuhan buat kita, Tuhan tahulah tuan-tuan. Kereta Toyota tu Jepun buat. Jepun tahulah penyakit Toyota. Jepun tahu. Toyota ni lemah tang mana semua dia tahu. Kereta Honda tu Jepun buat. Jepun tahulah. Karburetor tahan tak tahan, Jepun tahu. Kan? Jepun buat benda tu, dia tahu kelemahan, kebaikan, kekuatan, semua Jepun tahu. Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia, dia tahu apa kelemahan manusia. Oleh kerana Allah takut manusia tak tahu kelemahan dia, Allah cerita, ini kelemahan apa? Ni nak cerita ni kelemahan hampa. Hampa dengar, hampa perbaik. Itu maksud dia. Maka dengan suka dan dengan redha hati, mereka mempergunakan segala tenaga dan ikhtiar yang ada pada mereka untuk beroleh harta benda. Itu dia. Dengan segala ikhtiar, dia cuba untuk dapatkan harta tu kat dia. Dia sanggup palsukan tanda tangan, dia sanggup pergi upah sana sini, dia sanggup rasuah tang tu tang ni, syarat benda tu jadi hak dia. Sanggup dia buat benda-benda ni semua. Dia nak ambil tanah tu dengan jalan tak betul pun dah salah dah. Dia pergi rasuah pula orang-orang tertentu untuk dapat benda tu pun salah juga. Salah banyak mana pun tak apa. Janji aku dapat benda ni. Ni manusia. Dia kata. Kalau tidak ada halangan ataupun tidak ada rintangan yang sepenting-pentingnya, maka tidaklah mereka itu akan surut kembali. Kalau betul-betul tak ada halangan yang kuat, dia akan meranduk pergi. Tapi kalau halangan tu betul-betul kuat, dia tak boleh pergi, barulah dia goskan ke belakang dengan harta. Kalau kerana nak ambil harta tu, dia mungkin kena bunuh, baru dia tak ambil. Tapi kalau dia nak ambil harta tu, dia mungkin terpaksa bunuh orang, dia bunuh orang. Kalau dia sampai nak mati kerana nak dapat benda tu, mati dia tak mahu. Maka itu halangan, maka dia stop, tak boleh buat. Tapi kalau sekiranya nak dapat benda tu, orang tu kena mati, dia sanggup buat bagi kawan tu mati. Jadi dia dapat benda ni. Dahsyat yang kata manusia ni tuan-tuan, cukup dahsyat. Begitu. Ataupun mengatakan tidak sanggup dan juga tidak sempat. Akan tetapi kalau mereka diseru kepada jalan Allah, ini yang kata manusia. Hala ke harta, hala kena rebut dunia, hala kena timbun kebendaan, halal haram dia tolak, dia ke tepi, dia nak ambil. Tetapi kalau mereka diseru kepada jalan Allah, maka jauh mereka itu sudah menjawab ataupun sudah menyediakan jawapan dalam hati bahawa mereka ada berhalangan, tidak sempat, tak sanggup, kurang sihat dan lain-lain lagi. Kalau hala ke jalan agama ni, excuse cukup banyak. Arai yang ni cukup banyak. Jom pergi mengaji malam ni. Malam ni tak boleh. Dandan. Dia nampak muka kita, dia simpanlah satu jawapan. Malam ni tak boleh. Janjilah dia nak main rumah. Satu. Siap dah. Dia duduk poket atas dah. Benda nak jawab duduk dah poket atas. Pasal apa? Pasal orang ajak ni jalan agama. Jalan agama tak apa cantik lah. Tapi kalau dia kata, jom malam ni mereka buat pertunjukan bunga api di pantai bersih. Cantik lah. Aku pun malam ni memang lapang. Okey. Pada apa? Tang tu nak pergi seronok.
Tak ada apa saja. Seronok bukan tengok bunga api, dia tengok lain. Manusia. Yang kata manusia ni. Hang tak mahu kan ni, mereka ada satu skim baru apa ni. Boh 200, mereka kata dapat balik 2,000. Dia kata tahu mana? Dia kata tapi jauh je lah tu. Mereka abang dia rembau negeri Sembilan tu. Tak apa, aku ambil cuti di tapi. Nak pi rembau tu. Pasal apa? Harta tu ada sana. Boh 200 ringgit dapat 2,000. Ni hak dekat ni. Apa yang macam-macam tu ada. Ni manusia. Tuhan duk cerita kat kita perangai kita. Kita dengar, kita tengok ada tak ada benda ni kat kita. Ada lagu tu aja. Dengar ayat ni, tengok tafsir dia, oh nampak lagu duk main kat aku. Memang betul Tuhan cerita tu manusia, malangnya manusia tu kita. Dia macam tu. Maka dengan ayat 9 sampai 11 Allah mengatakan, apalah manusia yang seperti itu? Tak mengetahui sedikit jua pun akan segala kejadian yang hebat-hebat dan dahsyat. Yang menggentarkan dan yang akan terjadi di waktu segala orang yang telah mati dihidupkan balik untuk menghadap Allah Rabbul Jalil. Tuhan kata ni manusia yang tamak, haloba, membujuk lalu, melentang patah, rebut harta sampai sanggup fitnah, bunuh, membunuh dan sebagainya. Mereka ni tak ingat kata satu hari mereka nak mati. Mereka tak ingat je. Tuhan kata macam manusia ni tengok ke apa hak mereka duk buat lah ni. Mereka tak ingat ke kata satu hari dia akan masuk kubur. Dia tak ingat kata dalam kubur tu 1001 cerita tu ada dalam kubur tu. Bermula daripada Mukar dan Nakir mai duk ada di depan tu. Mula daripada tu sampailah nak boleh bangkit di padang mahsyar tu 1001 cerita duk ada dalam kubur ni. Yang kata kubur ni Tuhan bagi sempit sampai himpit, sampai kapit, sampai tulang berselisih. Manusia duk tamak haloba sampai sanggup buat benda haram ni, dia tak tahu kan satu hari hadis duk abang kat dia ni dia akan jumpa. Dia percaya ke tak percaya? Kata dalam kubur tu ada Mukar Nakir. Dia percaya ke tak percaya? Dia tak percaya kata dalam kubur tu sekali lagi ada beberapa soalan yang sudah bocor. Soalan bocor, tapi tak boleh jawab. Siapa Tuhan kamu? Tahu dah apa yang Mukar Nakir nak tanya tu, kita tahu dah. Siapa Nabi kamu? Apa kiblat kamu? Siapa? Semua soalan tu kita tahu dah. Soalan yang kita tahu dah tu, belum tentu kita boleh jawab. Belum tentu. Pasal nak jawab tu bukan lidah kita yang fasih ni, tetapi amal kita yang akan menentukan kita boleh jawab tak boleh jawab. Manusia ni dia tak tahu ke benda tu akan jadi. Kalau dia dah tahu dia tak percaya ke benda ni. Kalau sekiranya dia kata dia percaya, pasal apa dia duk buat kelaku macam ni? Ini persoalannya. Maka tidakkah manusia yang tersebut tahu sedikit jua bahawa segala kejadian hebat dahsyat itu semua akan berlaku kepada dia, sehingga tidak ada lagi yang jadi rahsia bagi manusia rata-rata. Benda tu bukan rahsia. Cerita mati nak jumpa Mukar Nakir bukan rahsia, semua orang tahu. Cerita orang hak tak boleh jawab nanti kena apa dalam tu, semua orang tahu, bukan rahsia. Cerita orang yang boleh jawab apa yang Tuhan akan bagi kat dia, semua orang tahu, tak ada rahsia. Cerita kata kubur ni boleh jadi raudatun min riyadil jinan, ataupun boleh jadi hufratun min hufarin niran. Semua manusia tahu, bukan rahsia. Kubur boleh jadi taman syurga, dan kubur juga boleh jadi lubang api neraka. Bukan manusia tak tahu, manusia tahu. Tapi yang herannya, hak tahu tu hidup buat macam tak tahu. Dia kata maka hendaklah dari sekarang mereka sekalian mengetahui dan meyakini serta mengingati dan juga menggentari dan takut bahawa sesungguhnya Tuhan mereka pada hari dan pada ketika itu amat mengetahui benar-benar dengan sesempurnanya nama akan keadaan mereka itu. Mula pada hari ini kita kena yakin benda ni. Kena yakin benda ni. Hari ini hari kawan kita masuk kubur. Kita tengok dia. Daripada dia mati, kita pergi jenguk tengok mayat dia. Nak jadi cerita pula masa mandi mayat kita duk ada sama. Masa duk kapan mayat dia, kita duk ada duk tengok macam mana mayat dia kena kapan. Mayat dah berbuah, dia pengusung duk bawa nak pergi ke kubur tu, kita pun duk berjalan mengiringi jenazah sama.
Sampai di kubur kita semayang depan pula. Duk betul-betul depan keranda. Duk boleh nampak keranda tu, kita duk semayang, duk tengok dia. Sat lagi pergi ke kubur sila-sila hari bulan, kita salah seorang yang masuk dalam liang, sambut mayat, letak elok-elok dan sebagainya. Dah habis dah lera tutup selesai semua, kita di antara orang yang angkat tangan minta dekat Allah, ya Allah mudahkanlah dia ni dengan soalan muka dan nakir. Kita pun angkat tangan doa amin amin minta dekat dia. Tiba-tiba balik ke rumah kita boleh lupa semua benda yang kita tengok daripada awal tadi sampai habis. Apa jenis manusia kita ni? Yang sepatutnya bila tengok mati tu dah cukup dah yang tiba dekat kita. Hari ni hari dia, tak tahu bila nak main hari kita. Sepatutnya tengok ni benda-benda yang dilakukan kepada mayat ni sampai dah masuk kubur, tengok punyalah dia ni duit ringgit, kaya raya semua ada dekat dia. Hari ni dia masuk dengan kain kafan putih, bantai pun orang buah bantai tanah ada dekat dia. Tengok tu yang tibar ni sepatutnya cukup dah untuk kita, cukup dah. Antuk sah kaya macam mana, tok sah jadi siapa macam mana, tok sah duk nombor satu paling kaya dalam Malaysia ke apa-apa pun tok sah. Masuk dalam tu, kain kapan putih, bantai pun bubuh tanah saja buat bantai. Bila tengok yang tu, satu yang tibar kena ambil. Apa pun kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita bawa 3 aja. Hak kita bawa 3 aja. Satu, ilmu. Kalau dimanfaatkan. 2, sedekah jariah. Kalau ada buat, selagi orang duk guna, selagi itu kita boleh. 3, anak yang salih. Kalau dia boleh angkat tangan lepas semayang minta, ya Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Duk minta, ya Allah ampunkanlah dia, maksudnya bapa dia. Bagilah rahmat kepada dia. Kalau anak kita boleh baca doa tu minta kat kita, cukup. Duk boleh minta Rabbi afirli wali walidayya, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapa aku. Boleh tinggal anak macam ni pun cukup. 3 ni aja. 3 ni aja. Kalau ada 3 ni, mati berapa lama dah pun pahala Tuhan duk hantar pi lagi. Tuhan duk hantar pi lagi. Tapi malang bagi kita kalau 3 ni tak ada. Harta ada, bukan tak ada, tapi 3 ni tak ada. Harta dia ada dalam bank. Anak-anak berkelir riuh dah ada berebut harta kita tinggal. Ilmu tak ada. Masa kita hidup pun kita mengaji pun macam kapal selam, tenggelam timbul. Banyak tenggelam daripada timbul. Ilmu pun tak banyak mana, tak banyak benar kita boleh bagi ajar orang dan sebagainya. Anak ni Masya Allah, Tuhan yang mengetahui. Depan mata kita anak perempuan keluar pakai skirt, keluar tak tutup aurat, jalan cedik-cedik depan kita pergi pasar malam. Lagu tu punya pakaian anak dia ada. Apa kita nak harap dia bagi kat kita? Celak mata pagi, anak kita tak bangkit semayang subuh depan mata kita. Kita tak mati, kita duk ada, kita pak dia. Dia tak semayang subuh, takkan kita mati dia nak bangkit semayang? Kita tak didik dia. Kalau macam ni punya duk tinggal, kita berhak untuk susah hati. Kita berhak untuk susah hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah tentu akan memberikan balasan perbuatan dan juga tingkah laku mereka yang tidak patut dan tidak senonoh itu selama mereka di dunia ini sepenuh-penuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk balas kepada orang-orang ni. Pasal mereka ni memang tak senonoh semasa hidup di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil yang tiba. Ayat yang kita baca ni surah Al-Adiyat ni, wal adiyati dhabha ini, dia cerita pasal pentingnya orang Islam ada persediaan. Kalau dulu kuda yang berlari deras, tapi lah ni orang Islam perlu ada persediaan dalam bentuk kelengkapan militeri, senjata yang cukup kuat supaya bukan nak serang orang, setidak-tidaknya menimbulkan rasa gerun kepada musuh untuk nak buat apa-apa kat kita. Dan bahagian kedua ayat ni dia mengingatkan kita jangan kita jadi orang yang kufur nikmat. Setelah kita terima segala macam nikmat yang Tuhan bagi kat kita, kita jangan balas balik nikmat Tuhan dengan kufur pada dia. Dia kata wallahu a'lam bimuradih, tamat tafsir surah Al-Adiyah. Bulan depan insya-Allah kita masuk surah Al-Qari'ah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qur'an.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي